Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu bab 2, 2.4, reka bentuk elektronik. Okey. So, apa yang anda akan pelajari dalam reka bentuk elektronik ini? Pertama, anda akan menyatakan maksud mikro pengawal. Okey, microcontroller dan maksud mikro pemproses. Dan anda juga akan menjelaskan bahagian-bahagian terdapat dalam mikro pengawal, lakaran, reka bentuk litar elektronik. Anda akan buat litar simulasi menggunakan perisian khas, membuat penyambungan litar input dan litar output jika kita ada bersemuka lah. Dan menulis satu cara mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output, membuat pengujian penilaian fungsi litar elektrik dan mencadang penambahbaikan. Jadi untuk tempoh PKP ini mungkin kita akan buat sehingga litar simulasi sahaja terlebih dahulu. Okey, seterusnya kita ada terus kepada tajuk kita iaitu 2.4.1 iaitu menyatakan maksud mikro pengawal dan juga pemproses mikro. Apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Peranti kawalan ini terdiri daripada unit perprosesan, pusat CPU, RAM, random access memory, ROM, read only memory, dan port input dan output yang dibina di dalamnya. Maksudnya dia dalam satu litar yang ataupun peranti yang bersepadu lah. Ada RAM, ada ROM, ada port input dan output. So, mikro pengawal ini berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Mikro pengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan atur cara yang telah dimuatkan di dalamnya. Contohnya pintu pagar automatik. Okey, dalam pintu pagar automatik tu dalamnya kalau anda buka controller tu, okey, anda akan nampak satu mikro pengawal yang kecil yang telah disimpankan uh, atur cara khas untuk membuka dan menutup pintu pagar. Okey. So, untuk info ekstra di sini, mikro pengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Mikro pengawal banyak diaplikasikan dalam sistem atau peralatan yang kita gunakan seperti kereta, mesin basuh, alat kawalan jauh, aplikasi robot, kawalan keselamatan, kawalan peralatan dan sebagainya. So, dalam gambar ini menunjukkanlah ini adalah contoh mikro pengawal. Okey, mikro pengawal dibentuk macam lipan macam ni. Okey, yang disepadukan dalam satu litar bersepadu. Dalam litar bersepadu ni ada tambahan lain lah. Ada resistor perintang, ada input output dan sebagainya. Dan dalam bentuk gambar rajah blok sebenarnya mikro pengawal ini terdiri daripada CPU, RAM, ROM dan juga port input dan output. Ini jika dalam gambar dalam soalan anda kena ingat rajah blok tersebut. Okey, apa itu mikro pengawal? Mikro pengawal adalah litar bersepadu yang padat yang direka untuk mentadbir operasi tertentu dalam sistem terbenam. Mikro pengawal biasanya termasuklah pemproses memori dan peranti input dan output pada chip tunggal. Pada satu chip itu ada semua ni. Okey, disepadukan. Litar bersepadu seperti memori tidak boleh diubah mengikut kehendak mereka bentuk. Maksudnya bila telah direka bentuk litar tersebut, maka dia hanya khusus untuk melaksanakan atur cara yang dimuat baik ke dalam litar tersebut. Okey, mikro pemproses. Mikro pemproses adalah peranti perosesan mikro dalam satu chip. Peranti ini digunakan bersama-sama dengan chip sokongan lain seperti input, output RAM dan ROM. Semua chip ini berada di luar mikro pemproses dan dihubungkan melalui sistem bus. Microproses kebiasaannya digunakan untuk melakukan kawalan yang lebih besar seperti komputer. So, yang segi empat ni adalah contoh microproses dalam satu chip. Di mana dia ada laluan-laluan ni, nampak laluan-laluan ni. Laluan ini dinamakan sistem bus yang menghubungkan dia dengan input, output, RAM, ROM dan sebagainya lah. Ada juga chip-chip lain yang lebih kecil. Okey, dan juga mikro pengawal. Okey, di sini adalah gambar rajah blok untuk microproses. Okey, dihubungkan oleh sistem bus. Ada input, ada output, ada RAM, ada ROM. Okey. So, apa beza antara microproses dan micro pengawal? Microproses ialah unit pemproses utama yang berdiri sendiri. Okey, dia dalam dia ada segala-galanya. Dia berdiri sendiri tanpa bergantung kepada komponen-komponen elektronik yang lain. Tetapi mikro pengawal dia unit pemproses RAM, ROM dan pemasa dan input output digabungkan dalam satu litar bersepadu.
Dalam satu liter bersepadu itu ada RAM, ada ROM dan sebagainya, maka dia bergantung kepada semua itu dalam satu liter bersepadu. Tapi ini dia terdiri daripada microproses daripada satu chip sahaja, sekeping sahaja tadi, yang dia boleh berdiri dengan sendiri. Okay. Dan kemudian untuk microproses, RAM, ROM, pemasa dan input dipasang secara berasingan di luar daripada chip tersebut. Berbeza dengan micro pengawal, ia ditetapkan oleh pengeluar liter bersepadu. Okey, dan litar bersepadu itu ada RAM, ROM yang telah disepadukan dengan mikropengawal. Mereka bentuk boleh menentukan bilangan RAM, ROM dan pin input dan output untuk mikroproses. Tetapi untuk pengawal mikro, untuk penggunaan apabila kos, sumber kuasa dan ruang kerja adalah terhad, maka dia menggunakan RAM yang telah ditetapkan. Boleh diperluaskan. Untuk microproses boleh diperluaskan penggunaannya, tetapi untuk micropengawal, dia hanya terhad kepada atur cara yang dibina, yang terbina di dalamnya. Okey, microproses penggunaannya serba boleh, tetapi pengawal mikro hanya untuk kegunaan tertentu sahaja dan microproses lebih untuk kegunaan umum. Okey, macam contohnya komputer lah. Komputer boleh digunakan untuk semua boleh. Untuk boleh buat Excel, boleh guna PowerPoint, boleh guna Word dan sebagainya. Tapi kalau pengawal makro, dia hanya tertentu untuk tu sahaja. Contohnya kalau untuk buka pintu pagar sahaja. Okey, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Okey, dalam pengiraan reka bentuk elektronik, kod satu maksudnya ada arus mengalir, kod current. Kosong maksudnya tidak ada signal atau tidak ada arus mengalir atau tidak ada simbol signal elektrik yang mengalir. Okey. Senang saja. Satu ada, kosong tidak ada. Okay, ini adalah soalan dalam Google Form membolehkan anda untuk dapat TP1, tahap penguasaan 1, iaitu menyatakan maksud mikropengawal, microcontroller dan pemproses mikro. Okay, nyatakan maksud mikropengawal. So anda boleh nyatakanlah. Kemudian lengkapkan gambar rajah blok mikropengawal di bawah dan nyatakan maksud mikro pemproses. Okey, untuk menjawab soalan tersebut, anda boleh pergi kepada Padlet Reka Bentuk Teknologi. Pautannya ada pada uh, grup Telegram yang cikgu telah sediakan. Anda klik pada pautan tersebut akan membawa anda kepada Padlet Reka Bentuk Teknologi, di mana anda boleh scrollkan dia ke sebelah kanan sehingga anda berjumpa dengan tajuk tingkatan 2 Reka Bentuk Elektronik. Okey, di sini. Okey. So di sini anda scrollkan ke bawah. Okey, di sini ada PowerPoint. PowerPoint yang cikgu gunakan sekarang ini, anda boleh lihat jika anda ingin mula kaji semula. Ada slide PowerPoint di situ ataupun slide PDF. Anda boleh buka. Jika anda tidak mahu melihat video ni, anda boleh buka daripada sini dan belajar sendiri. Okey, apa yang cikgu ingin tekan di sini ialah pentaksiran bilik darjah. Di sini ada pentaksiran bilik darjah. Ada untuk tingkatan 2BF dan ada 2BT. 2 bitara. Anda pilih yang mana berkaitan dengan kelas anda lah. Okey, contohnya kalau 2 bestari, anda klik dekat situ. Anda boleh klik open in new window dan apa yang kelihatan ialah borang seperti ini. Okey, borang Google Form di mana anda akan jawab semuanya sedikit demi sedikit setakat mana anda mampu jawablah dalam tempoh PKP ini. Dan ia boleh dijawab berulang kali sehingga anda mencapai tahap penguasaan tertinggi yang anda mampu capai. Okey, di sini kita lihat pada soalan 1, menyatakan maksud mikropengawal tadi kita dah bincangkan dah. Okey, jadi bagaimana nak menjawabnya? Okey, anda klik di sini. Okey, di situ contohnya your answer. Okey, apakah maksud mikropengawal? Okey, di sini ada dia ada dalam nota ni pun ada dalam buku teks. Nota ni ada dalam buku teks. Anda boleh lihat dalam buku teks. Mikropengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip yang mengandungi nyatakan apa yang ada dalam ni. ROM, RAM, CPU, input output, okey, yang berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey, itu dah jawapannya. Okey, so nombor 1 anda jawab, tulis itu nombor 1. Maksud mikropengawal. So mikropengawal bermaksud okey, peranti kawalan yang terdiri daripada apa dia? Daripada unit pemrosesan.
sesan pusat dalam kurungan CPU. Apa lagi? Sila nyatakan. Boleh rujuk nota. Okey, itu soalan satu. Okey, untuk soalan yang kedua, lengkapkan gambar rajah blok mikro pengawal tersebut. Okey, nombor satu apa dia? Okey, nombor satu, I kecil. Okey, apakah dia? Nombor satu. Lihat balik semula dalam nota tersebut. Apakah nombor satu yang ada dekat situ? Yang di library dah ada. Nombor dua apa dia? RAM. Okey, masukkan RAM. Okey, nombor dua. Apa dia nombor dua? Tengok nota. Nyatakan. Okey, nombor tiga. Apa dia? Tengok nota dan nyatakan. Semua ada dalam nota. Anda nak jawab atau tak nak jawab sahaja. Okey, ada dekat sini. Okey, seterusnya yang ketiga, nyatakan maksud micro pemproses. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan maksud micro pemproses. Ada dalam nota ni. Okey. Micro pemproses adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip yang digunakan untuk yang digunakan bersama-sama dengan chip, dengan input lain seperti RAM, ROM dan sebagainya dan dihubungkan melalui satu sistem bus. Jangan tulis ayat panjang-panjang. Okay, buat pendek-pendek sahaja. Okey. So micro pemproses, pemproses mikro. Micro pemproses. Mana-manalah lebih kurang dia. Dia sebab di translation dalam kepada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pemproses ialah peranti yang dihubungkan. Ha, peranti yang dihubungkan dengan output, apa lagi? RAM, apa lagi? Dan sebagainya. Okey. Melalui sistem bus. Bus untuk melaksanakan apa? Kawalan yang lebih besar. Yang besar contohnya. Okey, itu contoh menjawab ni. Cikgu buat pendek-pendek saja, jangan buat panjang. Kalau kamu salin semula maksudnya kamu tak faham lah. Apa yang kamu faham sebenarnya ayat ni panjang, dalam buku teks ni panjang. Okey, pendekkan. Okey. Okey, seterusnya itu untuk TP1, tahap penguasaan 1. Okey, seterusnya 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Bahagian mikro pengawal terdiri daripada input, proses dan output. Ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan suatu sistem kawalan. Rajah 2.4.3 menunjukkan gambar rajah blok pada bahagian yang terdapat mikro pengawal. Kita ada input, kita ada bahagian proses, CPU dan kita ada bahagian output. Okey. So ini gambar rajah blok yang kena ingatlah untuk gambar rajah blok bagi mikro pemproses ataupun pemproses mikro. Sorry, mikro pengawal. Okey, microcontroller. Okey, ini adalah contoh-contoh bahagian input yang ada. A, bahagian input ya. Bahagian input adalah satu bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Input dalam mikro pengawal menerima isyarat dan menghantarnya kepada unit pemprosesan pusat CPU. Isyarat diperolehi daripada peranti input yang digunakan. Peranti input terbahagi kepada dua, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Okey, jadi daripada microcontroller itu sebenarnya dia ada bahagian input dia untuk terima input. Kalau digital contohnya, kalau ini apa benda ni ya?
Ini adalah input digital. Contohnya apabila ada pergerakan berlaku dalam makmal komputer, ada pencuri nak masuk ke makmal komputer, maka akan keluarkan sensor. So, input inilah yang akan menghasilkan bentuk isyarat dalam bentuk digital. Okay, ada juga dalam bentuk input analog. Okay, menghasilkan bentuk isyarat dalam bentuk analog dengan uh, menggunakan komponen-komponen elektronik yang bersesuaian. So, digital dan analog. Okay, ini adalah contoh peranti input digital. Okay, contohnya, switch tekan tutup. Switch ini akan menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Bila punat switch ini ditekan, litar akan tutup dan arus dapat mengalir. Bila kita tekan sahaja, arus litar itu lengkap, arus dapat mengalir dan dapat diterjemahkan dalam bentuk digital untuk dilaksanakan oleh mikropengawal. Ini switch tekan tutup. Ini switch tekan buka. Salah ni. Okey, betul kan? Switch tekan buka. Ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ditekan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Salah ni. Ini switch tekan. Simbolnya betul, tetapi penerangannya salah. Apabila punat switch dilepaskan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Dia berbeza. Bila kita tekan dia, bila kita lepaskan dia, arus mengalir. Bila kita tekan, arus berhenti mengalir dan litar akan terbuka. Switch micro mempunyai dua fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Dia boleh ubah suai dekat sini. Tadi dia khusus, yang ini tekan buka, tekan tutup, yang ini tekan buka. Tapi ini boleh melaksanakan kedua-duanya sekali, bergantung kepada pendawaian yang kita buat. Switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM/NO digunakan, dan ini akan menjadikan switch tekan buka apabila terminal COM/NC digunakan untuk membuat penyambungan litar. Okey, dia ada COM, NO dan NC. Di mana apabila kita gunakan salah satu, dia akan menghasilkan sama ada switch tekan buka atau switch tekan tutup. Dan ini juga menghasilkan dalam bentuk digital. Kemudian kita ada penderia penggerakan. Okey, berfungsi untuk mengesan pergerakan yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Biasanya ada di rumah-rumah. Okey, di mana bila ada pergerakan pencuri dan sebagainya, lampu akan menyala contohnya. Okey, itu menggunakan deria sensor. Okey, deria pergerakan. Okey, selain daripada itu, kita juga ada penderia air. Ia berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Penderia ini akan berikan isyarat satu jika tiada kehadiran dan air, dan kosong jika ada kehadiran air. Contohnya penderia ini digunakan pada pengelak cermin kereta wiper secara automatik. Contohnya bila hujan turun kena pada wiper, maka dengan kehadiran air, maka wiper akan bergerak secara automatik. Begitu juga kalau kita boleh gunakan penderia air ini pada ampaian baju kita. Okey, apabila kesan adanya turunnya air hujan, maka ampaian kena pada sensor dan ampaian akan bergerak masuk ke kawasan yang teduh. Boleh juga secara automatik. Bagi peranti input analog pula, kita menggunakan contohnya penderia jarak, infrared distance sensor. Jadi anda kena ingatlah, kena tahu bezakan yang mana penderia yang menggunakan input analog, yang mana menggunakan input digital. Infrared distance sensor berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Yang dapat logam ataupun bukan logam. Ia mengesan objek berdasarkan pantulan cahaya infrared yang dipancarkan. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Biasanya pada reverse sensor pada kereta. Kemudian sekarang ni kalau di pusat berhenti rehat dan rawat, kita ada, kalau dia pergi pada bilik airnya, kita hulurkan tangan, air keluar secara automatik. Itu juga adalah menggunakan infrared distance sensor. Okey. Begitu juga dengan penderia cahaya, di mana perintang peka cahaya digunakan, dan apabila terlapatnya cahaya, maka rintangan akan ditambah, akan berfungsi. Isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Semakin tinggi cahaya yang diterima, maka semakin rendah
cahaya rintangan yang dikenakan kepada pita tersebut. Dan seterusnya penderia suhu. Berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk isyarat analog. Isyarat analog akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Contohnya penderi suhu LM35D akan memberikan isyarat berdasarkan suhu yang dikesan antara 0 hingga 100 darjah Celsius. Banyak digunakan dalam contohnya dalam microwave dan apa lagi yang menggunakan suhu ni. Okey. Dan seterusnya, selain daripada bahagian input, kita ada bahagian proses. Proses yang akan dilakukan oleh unit perosesan CPU. CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM, read only memory. Dia akan simpan laksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikro pengawal. Okey. Dan RAM pula, Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data secara sementara. So, kena ingatlah, ROM untuk simpan data secara kekal, RAM untuk menyimpan data secara sementara. So, data ini akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Isyarat akan diterima daripada input dan akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan memberhasilkan isyarat kepada output. Proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atur cara yang ditetapkan oleh mikro pengawal. Okay, ini adalah contoh bahagian-bahagian yang ada di dalam CPU. Unit memproses CPU berfungsi untuk memproseskan data maklumat yang bertindak balas antara setiap komponen yang bersambung dengannya. Semua data yang telah diproses akan dihantar kepada komponen seperti yang telah diprogramkan. Okay, dalam CPU kita ada ROM, berdekatan dengannya, RAM, kita ada pemasa, input output, kita ada input output port C, ada port A, okey. Kemudian kita ada output port B. Semakin contohnya dalam komputer lah. Okay, kita ada banyak port. Port A, port USB-C, USB-A, okay, HDMI dan sebagainya. Okey, RAM dengan ROM kita dah bincang tadi lah. RAM untuk ingatan sementara, ROM untuk ingatan yang kekal. Dan dia akan terputus, akan hilang data tersebut apabila bekalan kuasa diputuskan. Pemasa timer, apa fungsi pemasa timer? Untuk selarikan frekuensi antara mikro pengawal dengan komponen lain yang terdapat dalam mikro pengawal dengan menggunakan bahagi yang menukarkan frekuensi tinggi kepada frekuensi rendah semasa aktiviti memproses maklumat. Menukar digital kepada analog. Penggunaannya untuk menukar isyarat digital kepada satu isyarat seakan-akan analog yang dinamakan PWM, Pulse Width Modulation atau modulasi lebar denyut. Dan penukar analog kepada digital untuk menukarkan isyarat analog kepada digital untuk memproses mikro, bertindak balas dan menghasilkan menjalankan atur cara. So ada dua-dua penggunaan di sini. Kadang-kadang kita perlukan penukar digital kepada analog dan ada ketikanya kita perlu tukarkan analog kepada digital. DAC ataupun ADC. Kita juga ada pembilang, iaitu untuk merupakan satu fungsi dalam mikro pengawal yang digunakan bersama masa untuk menukar satu perkitaran frekuensi mikro pengawal dengan mengira setiap nilai frekuensi. Okey, itu pembilang. I/O port, input output port merupakan antara muka yang disambungkan dengan pemproses mikro dengan dunia luar. Dan ianya akan disambungkan dengan penukar digital ke analog atau penukar analog ke digital. Atau port yang sini bergantung kepada keperluan mereka bentuk. Input output ni contohnya ada lubang untuk kita masukkan USB port ataupun HDMI dan sebagainya. Okey, seperti ada dalam telefon bimbit kita yang menggunakan ada yang menggunakan USB Type C, ada yang menggunakan USB Type A, okey, ada yang menggunakan port yang lama dan sebagainya. Okey, port siri merupakan antara muka komunikasi yang menghantar data atau maklumat masuk dan keluar sebanyak satu bit pada satu masa. Okey, kita ada dah bahagian input, kita ada bahagian proses dan kemudian kita ada bahagian output. Output adalah bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Tugas bahagian output adalah menerima isyarat daripada unit memproses CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Isyarat output biasanya terhasil dalam bentuk digital ataupun analog. Okay, apakah output-output ataupun peranti-peranti output yang digunakan? Yang biasa kita lihat ialah pemancar diode, light emitting diode ataupun singkatannya LED. Ya, LED banyak digunakan kerana LED lebih menjimatkan tenaga berbanding dengan lampu mentol dan sebagainya. Fungsi diode pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya sebagai lampu perhiasan.
Diod pemancar cahaya perlu digunakan bersama dengan perintang untuk mengelakkan daripada rosak atau mengawal kecerahan. Disebabkan dia jimat tenaga dan dia very sensitif, sangat sensitif dengan voltan yang terlalu tinggi, maka untuk mengurangkan voltan dan sebagainya, maka perintang digunakan sebelum kita menggunakan LED. Kita juga ada ataupun buzzer di mana untuk menghasilkan bunyi. Okey, contohnya bila kita tekan loceng, dia akan menghasilkan bunyi pada loceng tersebut. Okey, dan dia ada wayar hitam dan wayar negatif. Kita juga ada motor arus terus yang akan berputar bila arus elektrik mengalir melaluinya. Motor ini akan berputar berlawanan arah apabila penyambungan wayar positif dan negatif dipasang secara terbalik. Motor ini memerlukan pemandu motor driver bersamanya untuk berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah jam atau lawan jam. Penyambungan ini akan ditukar keketupan pada pemandu motor berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Okey, biasanya kalau dalam kipas mini fan, kipas mini menggunakan motor untuk memutarkan kipas. Geganti relay. Geganti digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan bila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Okey. Jika mikro pengawal itu menggunakan arus elektrik yang tinggi, maka perlu ada geganti untuk mengelakkan berlakunya kerosakan kepada mikro pengawal tersebut. Okey, selain daripada itu, kita juga ada lampu LED. Tadi LED ya, ni lampu LED berfungsi untuk mengeluarkan cahaya bila arus elektrik mengalir melalui. Ya. So itu adalah contoh-contoh output yang ada pada litar mikro pengawal. Okay, seterusnya kita lihat secara terperinci sedikit tentang bagaimana nak mengira nilai rintangan pada sesuatu alat perintang. Okay, inilah rupa perintang dia. Dia ada banyak macam color pada badan perintang tersebut. Ini enam perintang tetap. Okay, jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga dan kemudian ada jalur keempat dan jalur kelima dan juga ada jalur yang keenam. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat satu-satu. Okay, jalur pertama menunjukkan digit yang pertama. Okey, untuk nilai rintangan tersebut. 0 hingga 9. 0 warna hitam. Okey, 1 warna coklat, 2 warna merah, 3 warna jingga, 4 warna kuning, 5 warna hijau, 6 biru dan seterusnya. So kalau ini warna merah. Okey, jadi nomornya adalah 2. Okey, 2. Digit yang pertama. Okey, seterusnya digit yang kedua sama juga menunjukkan digit kedua turutan warna yang sama. Contoh ini warna apa? Warna purple. Okey, purple warna 7. Okey, jadi letak 7 sini. Digit yang kedua. Digit yang ketiga pula, kita lihat kat sini, warna biru 6. Jadi 2, 7, 6. Okey, itu adalah 3 digit yang pertama yang ada pada perintang. Kita lihat pada jalur yang keempat. Jalur yang keempat menunjukkan multiplier. Dia akan darab dengan berapa persen. Okey, dan kita lihat kat sini warna hitam. Warna hitam 1. Okey, warna hitam 1. Jadi, dia darab dengan satu sajalah. Satu sahaja. Okey, kemudian kita ada jalur yang seterusnya. Jalur yang keempat berwarna gold. Warna keemasan. Ini adalah tolerance. Maksudnya untuk melihatkan nilainya sama ada tambah atau tolak. Ketepatan nilai rintangan tersebut. Tambah tolak. Jadi tolerance-nya ialah 5% kalau warna gold. Di sini ada tambah tolak 5%. Mungkin 276 ohm. Mungkin 275 ohm. Okey. Bergantung dia 5% tolerance. Dia boleh kurang atau lebih daripada 276 ohm dalam jarak julat 5% nilai tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah temperature coefficient. Ini jarang digunakan lah. Tapi kalau ada, itulah untuk temperature coefficient. Okay, di sini nilainya 1 jadi 276 ohm. Okay, untuk jalur yang keempat ni. Jalur yang keempat ni lah multiplier. Okay, kalau kita lihat yang perintang yang nombor 2 yang tengah-tengah ni, jalur dia berwarna jingga 1K. 1K. Jadi bila 1K, maka
Nilai dia 460, jadi bila 1K maksudnya 1000 lah. Jadi 460 kilo ohm. Dia ada kilo ohm dekat situ. Okey, 1K tambahkan K kilo ohm. Okey. Yang ni pula warna jingga juga, jadi kilo ohm. 25 kilo ohm. Ini cuma ada 3 saja ni. Okey, yang pertama, yang kedua, okey, yang ketiga tu bukan digit yang ketiga tetapi adalah uh, multiplier dia. Multiplier dia. Jadi biasanya multiplier ni kalau kita lihat ya, jalurnya macam mana nak bezakan ya? Dia ada 3 sahaja. Jadi multiplier tu adalah wajib. Multiplier tu adalah wajib. Kalau ada. So kalau ini ada 2 nombor saja dan multiplier. Kalau ni ada 3 digit dan kemudian multiplier. Sini ada 1 digit, 2 digit, 3 digit, yang keempat adalah multiplier. Okey, itu saja secara ringkas bagaimana untuk mengira nilai perintang. Ha. Ni ada contoh lagi. Okey. Jalur pertama, kedua, ketiga. Kita lihat sini cara membaca warna perintang tadi cikgu dah tunjuk dah. Nombor 1 warna kuning. Nombor kuning ialah warna kuning sini. Kuning, kuning. 4. Jadi 4. Kuning sama dengan 4. Jalur yang kedua warna merah. Merah 2. Jalur yang ketiga kuning. Kuning 4. Sorry. Kuning adalah sebab ada 3 saja kan. Itu menunjukkan bilangan multiplier. 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 Okey, bilangan sifar dia lah. So, kuning. Bila kuning, 4 nilai dia. Jadi, ataupun kilo up 1000 lah, 1000. Jadi, 42 tambahkan kuning, kuning, kuning. Kuning ada 4 nombor. Okey, 4 nombor. 4 sifar. 4 sifar, jadi letakkan 4 sifar kat situ. Jadi, bila kita convert kepada kilo ohm, 1 kilo ohm bersamaan dengan 1000 ohm. Jadi, kalau ada 420,000 kilo ohm, ohm bersamaan dengan 420 kilo ohm. Okey, situ. Jadi, uh, 4 pula menunjukkan apa yang last sekali? Menunjukkan tolerance dia. 10%. Warna apa tu? 10% maksudnya berwarna silver. Okey, warna silver, warna perak dekat situ. Okey. Jika ada kesempatan kita akan buat latihan di sini untuk mencari nilai perintang. Okey, ini adalah light emitting diode. Di mana komponen-komponen dalam light emitting diode kalau kita besarkan, okey, kita ada kutub anode positif dan kutub cathode negatif. Okay, di mana positif ni kalau kita nak kenal pasti ialah kalau kita lihat bahagian dalamnya, yang bentuk bendera tu adalah positif. Dia ada bentuk bendera kecil macam ni. Okey, yang sebelahnya adalah negatif. Ataupun kalau kita melihat pada kedudukan kaki dia, yang panjang itu adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Dalam bentuk simbol elektronik, positifnya di sini dan kemudian ada simbol segitiga, kemudian ada anak panah untuk menunjukkan pancaran cahaya, dan yang sebelah sini adalah negatif. So ini adalah simbol light emitting diode. Okey, bagi menjawab soalan seterusnya, iaitu ada dalam soalan Google Form untuk TP2, SP2/4/2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okey, yang pertama sekali, input. Apakah fungsi input dekat sini? Okey, boleh lihat balik 10 nota, apakah fungsi input? Input adalah satu bahagian yang terdapat dalam mikropengawal uh, untuk menerima isyarat dan menghantarnya kepada unit pemprosesan pusat CPU. Itu jelah fungsi dia. Okey, menerima isyarat dan menghantarnya kepada CPU. Jadi anda boleh jawab dekat sini. Okey, nombor 1, menerima isyarat. Menerima isyarat dan menghantarnya kepada unit pemprosesan pusat CPU. Okey, itu nombor 1. Simple je. Okey. Nombor 2, apakah fungsi CPU? Apa fungsi CPU? Tengok balik nota, apa fungsi CPU? Mana CPU ni?
Okey, ini CPU. Okey, apa fungsi CPU? Okey, proses yang akan dilakukan oleh unit proses CPU. CPU melaksanakan atur cara yang disimpan dalam RAM, ROM. Uh, okey, jadi apa fungsi CPU? Menerima uh, isyarat. Okey, menerima isyarat daripada input dan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM, read only memory, ataupun RAM, random access memory, dan kemudian dihantar ke uh, output. Itu saja. Okey. So CPU berfungsi untuk melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM ataupun RAM dan dihantar kepada output dan menghasilkan isyarat kepada output. Jawab macam tu. Okey. Cikgu tak nak jawab kat sini, anda kena dengar video ni dan jawab. Okey. Nombor 3, apakah fungsi output? Ada juga dalam nota ni. Jangan salin semua. Okey, kalau salin semua nampak sangat anda tak fahamnya. Okey, apa fungsi output? Okey, output kalau kita lihat dekat sini, menerima isyarat daripada CPU dan menghantarnya kepada peranti output yang terhasil dalam bentuk digital ataupun analog. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, berikut adalah peranti input digital yang digunakan dalam data mikropengawal. Terangkan fungsi peranti tersebut. Switch tekan tutup, switch tekan buka, switch uh, mikro, penderia pergerakan dan penderia air. So apa fungsi dia? Cikgu dah terangkan tadi. Okay, pada nota ni tadi cikgu dah terangkan apa fungsi-fungsi bagi setiap peranti input digital tersebut. Jadi anda boleh lihat semula apa fungsi switch tekan tutup. Okey, contohnya switch tekan tutup menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ditekan, litar tertutup dan arus dapat mengalir. Okey. Isyarat digital tak payah sebutlah, sebutkan apabila punat switch ditekan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir dan isyarat dapat dihantar kepada uh, mikro pengawal. Okey. Contohnya di sinilah bila anda menjawab soalan ini. Satu, berfungsi untuk apabila punat switch ditekan, okey, litar akan tertutup dan litar akan tertutup, koma, arus akan mengalir dan isyarat, okey, akan dihasilkan. Okey, cukuplah. Nombor 1. Jadi cikgu fahamlah, kamu tahu apa fungsi switch tekan tutup. Switch tekan buka pula. Okey, switch tekan buka pula apa dia? So anda akan jawab berdasarkan uh, dalam nota tersebut. Okey, untuk hari ini anda akan jawab untuk 3 soalan ini sajalah untuk minggu ni. Okey, sekian, terima kasih.